Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu di mana kita berhenti? Muka surat 59. Kita berhenti di muka surat 59, masih lagi membincangkan mengenai perkara-perkara berkaitan dengan solat, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kita dengan kita mengambil hadis ke-72. Pada pertemuan kita yang lalu, sebelum kita mengambil hadis ke-72 itu, dapat kita lihat bahawasanya antara hadis-hadis yang telah kita kupaskan adalah kita sangat digalakkan ketika kita berwuduk untuk menyempurnakan anggota-anggota wuduk. Dan apabila kita berwuduk, supaya kita bukan hanya membasuh anggota wuduk yang wajib, kita juga melakukan perkara-perkara yang disunatkan. Antara perkara-perkara yang disunatkan adalah apabila kita berwuduk, kita mulakan dengan membaca bismillah. Sekiranya kita berwuduk di dalam tandas, janganlah kita menjaharkan suara kita, baca dalam hati. Dan kita membaca berwuduk itu dengan kita membersihkan tangan kita, kedua telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, lalu menghembuskan air tersebut dari hidung. Kemudian kita membasuh muka kita 3 kali, membasuh kedua tangan sehingga siku 3 kali, dan kita menyapu kepala. Selepas itu kita membasuh kedua kaki sampai kedua buku lali. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bahawasanya disunatkan untuk kita menyapu kepala kita. Bukan kita disunatkan untuk membasahkan rambut kita. Kerana kalau kita dituntut membasahkan rambut kita, nescaya mungkin ada di antara kita yang tidak berrambut. Akan tetapi kita dituntut adalah menyapu kepala, dan itulah dia sunnah Nabi SAW, dan itu juga yang disunatkan di dalam mazhab Syafi'i yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Ramai di antara golongan mereka yang mengikut mazhab Syafi'i tidak mengikuti perkara tersebut. Mereka hanya membasahkan bahagian hadapan, dan itu dimakruhkan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu juga telah kita kupaskan bahawasanya selepas kita berwuduk, kita disunatkan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita nak baca doa sedemikian boleh. Kemudian tak disebutkan dalam hadis ini, tapi ada disebutkan dalam hadis yang lain. Minggu lalu saya tak bincangkan. Ada disebutkan dalam hadis yang lain, ada doa penambahan. Apakah doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jadi kalau dapat kita baca doa tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada di antara kita nak tambah Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Boleh diperbolehkan. Baik, Alhamdulillah pada pertemuan kita ini kita akan menyambung perbincangan. Hadis ke-71 yang lalu juga telah kita bincangkan. Kita sangat digalakkan untuk sama-sama menderma membangunkan masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang lalu, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu. Barang siapa fil jannati mithlahu, barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, nescaya Allah Taala akan binakan baginya sebuah rumah seperti mana yang telah dibinakan di atas permukaan bumi. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung hadis ke-72. Hadis ke-72 an Abi Darda'i qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jal dhamana liman kanatil masajidu bainahul amna wal jawaza ala sirati yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan kepada orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya selain memudahkan baginya untuk melepasi titisan sirat pada hari kiamat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan perkara ini? Dalam terjemahan ditulis Allah Ta'ala memberikan jaminan keamanan kepada orang yang menjadikan rumahnya masjid seperti rumahnya. Apa maksud jadikan masjid seperti rumahnya? Kat rumah kita duduk bergolek, kat masjid duduk bergolek ke? Bukan. Seperti mana kita kerap pergi balik rumah setiap hari. Setiap hari kita keluar dari rumah di waktu pagi, keluar bekerja, pulang ke rumah setiap malam. Atau siapa yang bekerja shift atau sebagainya, 2 hari sekali, 3 hari sekali pulang ke rumah selepas bekerja atau sebagainya. Rumah tempat yang kita akan pulang ke rumah setiap hari dan pada masa yang sama hati kita terikat di rumah dan di mana kita mendapatkan ketenangan di rumah. Apabila penat bekerja, kita pulang ke rumah. Barang siapa yang jadikan masjid, hatinya terkait dengan masjid. Satu hari tak pergi masjid, dia rasa macam rindu betul, macam rugi betul. Tak pergi masjid, nescaya dia rasa macam kehilangan. Dia nak pergi masjid. Bila lagi kuliah di Masjid Darul Aman, nak pergi masjid. Bila lagi kuliah di Masjid Darul Ghufran, nak pergi lagi masjid. Bila lagi kuliah di masjid situ dan masjid sini, di Masjid Qasim dan sebagainya, nak pergi masjid. Kadang-kadang siang dah pergi masjid, petang nak pergi masjid. Maka demikian para jemaah, seseorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Dalam bab ini penulis mengatakan memperbanyakkan iktikaf atau sebagainya. Nescaya Allah Ta'ala beri dia jaminan bahawasanya dia akan diberikan kesejahteraan, memberikan keamanan dan keselamatan ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Kita lihat hati kita terkait dengan mana. Satu hari kalau tak pergi supermarket macam rugi betul. Ada orang supermarket lah. Satu hari kalau tak tengok YouTube rugi betul. Satu hari kalau tak tengok filem macam
tak sempurna hidupnya. Apatah lagi dia dah ikut drama Korea ke drama Indonesia yang ada 100 episod, 300 episod. Sekarang episod ke 152. Nak tengok besok, nak tengok lagi episod. Satu hari tengok 3 episod. Terkait betul. Muhasabah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah kita nak jadikan diri kita terkait dengan perkara sedemikian atau terkait dengan masjid? Lama tak pergi masjid. Apa pula lama? Semalam baru pergi masjid. Yelah, ada rasa macam lama gitu. Seminggu tak pergi masjid kerana ada larangan. Contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadikan hati kita terkait dengan masjid dan bukan hanya perkara-perkara keduniaan. Hadis ke-73. An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Basyiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nur at-tam yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Basyiril masyain. Apa maksud basyir? Basyir berarti berilah khabar gembira. Give the good news. Nak beri kabar gembira kepada siapa? Beri kabar gembira kepada mereka yang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan pergi ke masjid. Walau dalam keadaan gelap gelita. Apakah beri kebahagiaannya? Khabar gembiranya? Berilah khabar gembira dengan balasan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis tersebut mengatakan bahawasanya seseorang pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita. Kenapa? Di zaman Nabi SAW tak ada elektrik. Tak ada elektrik. Hanya berpandukan cahaya bulan. Sebab tu ketika bulan purnama bulan terang, adalah cahaya, lampu, free light. Kalau tak ada, gelap gelita. Bila bulan purnama? 13, 14, 15 hari bulan Islam. Itu bulan penuh. Jadi kalau kita nak tengok macam mana bulan penuh ke tak bulan penuh, setiap satu hari bulan Islam akan keluar anak bulan. Sebab tu kan nak air raya ke nak Ramadan, tengok anak bulan. Nampak anak bulan tak? Bulan sabit. Bulan sabit itu satu hari bulan, 2 hari bulan. Kecil, membesar. Dia akan purnama penuh 13, 14, 15. Bulan penuh. Lepas itu, lepas 15, 16, 17, 18, makin mengecil balik. Kecil, 20, 23, 27, makin kecil. 28, 29 dah tak ada. Satu hari bulan tengok lagi anak bulan, nampak tak? Nampak anak bulan kecil. Jadi dia, satu hari bulan dia kecil sampai 13, 14, 15 bulan purnama. Ayyamul baid. Disunatkan berpuasa 13, 14, 15 hari bulan. Ini contoh. Jadi mereka-mereka yang orang Singapura tak perasan ni semua. Pasal Singapura press saja keluar lampu. Tetapi mereka-mereka yang tinggal di padang pasir, tinggal di kampung yang memerlukan cahaya bulan, kita nak musafir kan? Yuk kita keluar 13 hari bulan. Bulan purnama, terang. Ini contoh para jemaah. Baik. Jadi maksudnya bagi orang-orang kampung atau golongan orang-orang tertentu yang tak ada kemudahan elektrik, keluar pergi masjid walau dalam keadaan gelap gelita, Rasulullah katakan, Basyir, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan walau dalam keadaan gelap gelita tersebut. Ketika gelap gelita, apa rasa? Rasa takut, rasa bimbang, ada masyakkah, ada kebimbangan, ada ketakutan. Tetap hatinya terkait dengan masjid. Tetap pergi masjid. Beri khabar gembira, di hari akhirat kelak Allah beri dia cahaya. Di dunia kita gelap, tak apa. Di hari akhirat kita ada cahaya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita ingin kesenangan dunia, ya. Tapi ingat,
Dunia ni sementara. Bagaimana kesenangan sekalipun tetap sementara. Bagaimana kesenangan sekalipun, ingat, dalam kehidupan dunia, kita pasti diuji. Takkan ada orang yang senang sentiasa, tak susah. Bahkan para salafus soleh, seperti mana saya pernah sebutkan, kalau mereka itu senang saja, tak susah, mereka merasa bimbang. Allah tak sayang aku ke? Kerana Allah tak beri ujian. Apabila kita diberi ujian, kita akan ditingkatkan darajat. Akan dihapuskan dosa. Ujian berbagai. Kadang-kadang ujian dengan menghadapi sebahagian masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Ketika menghadapi masalah itu, kita kembali kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Berilah aku pertolonganmu. Kembali kepada Allah. Kalau tidak, kita lalai. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai. Maka Allah tarik sedikit kenikmatan. Supaya kita sedar, sujud kepada Allah. Mohon kepada Allah. Maka dari itu, mentally prepared. Kita punya mindset, jangan nak hidup tak ada masalah. Jangan. Kita minta, ya Allah, apabila kau beri aku masalah, berilah aku kekuatan menghadapi masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi mereka-mereka yang di kampung, antara masalah masyaqqah yang mereka hadapi, kadang-kala tak ada lampu. Kadang-kala makanan tak mencukupi. Dalam keadaan tak ada lampu pun, dalam keadaan tak ada aircon, tetap pergi masjid, tunaikan solat. Menyahut seruan ilahi. Kita yang berbagai nikmat. Masjid, press, bukan satu lampu. Semua satu masjid lampu. Sebagian orang tempat kampung dapat satu lampu tengah-tengah, menerangi, alhamdulillah. Bukan satu lampu. Kipas angin lagi. Masya Allah. Kapet lagi. Masya Allah. Sebagian masjid aircon lagi. Masya Allah. Nikmat. Jangan kita lupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang pergi masjid dalam keadaan gelap gelita di hari akhirat akan diberi cahaya. Orang Singapura tak ada gelap gelita, Ustaz. Apa masalah ni? Orang Singapura masalahnya berbeza. Ujian berbeza. Kita kaitkan, kita kiaskan. Bagi mereka kampung tu, di zaman Nabi tak ada lampu dalam gelap gelita, pergi masjid, tetap pergi masjid, di hari akhirat Allah akan beri cahaya. Orang Singapura, apa ujian pergi masjid? Ujiannya, kalau aku pergi masjid tak dapat lepak-lepak. Tak dapat baring kat rumah atas katil depan aircon. Tak dapat bersenang-senang. Alah, solat kat rumah pun boleh kan bang? Apa nak pergi masjid? Tetapi dia tetap pergi masjid. Dia mujahadah. Tinggalkan anak isteri. Kalau berapat bawa bersama, alhamdulillah. Tinggalkan kesenangan sementara aircon dan katil yang empuk. Tinggalkan filem yang ada di YouTube atau sebagainya. Langkahkan kaki pergi masjid. Apa yang ditinggalkan dari segi kesenangan katil yang empuk itu, di hari akhirat Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih empuk lagi, enak lagi baginya. Kerana dia meninggalkan itu untuk pergi ke masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat para jemaah, Allah tak akan sia-siakan apa juga pengorbanan kita. Bagi isteri pula, kalau isteri dapat ikut suami pergi masjid, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang isteri tak dapat ikut kerana mungkin isteri keuzuran. Mungkin isteri ada nak kena jaga anak-anak atau nak kena jaga cucu. Kadang-kadang suami pula nak pergi masjid. Ikutkan rasa, alah nak pergi masjid. Tak payah bang, duduk sini kan sama-sama kita duduk relax-relax, enjoy. Sebagai isteri, jadilah isteri yang solehah. Isteri yang solehah sebagian perkara dia dukung perjuangan suami.
Abang nak pergi masjid, alhamdulillah abang pergi jalan baik-baik. Doakan saya di masjid. Bahkan isteri yang solehah kadang-kadang ketuk hati suami. Bang, dah berapa lama abang tak pergi masjid bang, solat isyak? Sekali-sekali pergi masjid, jangan malas-malas, jangan nak baring sini. Pergi masjid bang. Ada tak lagi isteri yang ingatkan suami pergi masjid, get out from home, go to the mosque. Atau isteri nak, bang, duduk sama-sama sebelah saya. Jangan jadi fitnah. Maksudnya para jemaah. Sekali-sekala okeylah, faham. Ada nak relax-relax. Tapi pernah tak berapa kerap para isteri ingatkan suami, bang dah lama abang tak solat isyak kat masjid. Kenapa nak solat isyak kat masjid? Kenapa? Lupa. Lupa hadis seorang sahabat yang berada dalam keadaan buta minta izin daripada Nabi SAW supaya tak solat di masjid. Asalnya Nabi benarkan, tapi kemudian Nabi tanya, Has-sami'tan nida. Adakah kamu dengar azan? Dia kata, na'am. Fa'ajib. Sahut suruhan azan. Para sahabat dalam keadaan buta pun Nabi suruh tunaikan solat di masjid. Kita yang senang pergi masjid sebelum satu hari orang menyungsung kita ke masjid. Pada ketika itu orang menyungsung kita ke masjid, tubuh kita, jasad kita akan diletak di saf pertama. Depan sekali. Dan orang akan solatkan kita. Pada ketika itu, segalanya dah terlewat. Baik para jemaah. Hadis ke-74. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw rah. Apa yang dimaksudkan di sini? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih lagi dalam bab masjid. Dia telah bersabda bahawa dia telah mengatakan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang keluar ke masjid pada waktu pagi atau petang, nescaya Allah Ta'ala akan menyediakan tempat berteduh di syurga untuknya. Barang siapa pergi ke masjid setiap pagi dan petang, Allah Ta'ala akan sediakan baginya tempat berteduh, naungan di dalam syurga. Adakah stop situ? Tak. Allah Ta'ala bukan sediakan naungan untuknya di tempat syurga, akan tetapi disediakan naungan tempat berteduh di dalam syurga setiap kali dia pergi masjid. Di waktu pagi atau petang. Pada setiap kali dia keluar. Kullama ghada awrah. Masya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tadi kita katakan nikmat. Maka ini di antara perkara yang lain. Setiap kali kita pergi masjid, orang kata, alah, sekarang kan tengok ceramah kat off tempat online pun ada. Ya. Tengok online tu untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang jauh tak dapat keluar, untuk mereka yang ada perkara-perkara lain. Untuk mereka yang kat rumah tak ada apa-apa. Datang masjid ada barakah. Pergi masjid tak semestinya Masjid Qasim. Sama ada nak pergi Masjid Qasim, alhamdulillah. Tak nak pergi Masjid Qasim, 2 bus stop kemudian Masjid Darul Aman. Tak nak Masjid Darul Aman, pergi Masjid Al-Ansar. Pergi masjid, mana lagi? Masjid Darul Ghufran, Masjid Istiqamah. Mana saja, asal pergi masjid. Dakwah kita bukan dakwah untuk orang hanya memakmurkan masjid kita. Tak. Dakwah kita bukan dakwah untuk orang hanya datang kuliah kita. Tak. Pergi masjid, mana saja masjid. Pergi kuliah, mana saja kuliah. Asalkan tuntut ilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang baik. Ini contoh para jemaah.
Dan setiap kali pergi masjid, Allah Ta'ala akan menyediakan tempat berteduh. Alhamdulillah. Ada rupanya aku tempat berteduh. Alhamdulillah. Orang kalau nak pergi fun fair, dia kumpul tiket kupon. Dah ada kupon, Alhamdulillah. Nanti besok nak pergi fun fair dah senang. Kita pergi masjid, Allah Ta'ala berikan kupon. Get ready. Di hari akhirat, banyaknya kupon. Kupon apa ni? Naungan, tempat berteduh dalam syurga. Alhamdulillah. Kalau kita dah ada kupon untuk masuk tempat syurga tu, agak-agak kita penghuni syurga ke bukan? Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma adkhilnal jannataka al-firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ke-75. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tadi kita katakan pergi masjid. Kenapa nak ingatkan suami pergi masjid? Hadis ini antara lain menjelaskan Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjemaah adalah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali darajat. Salat berjemaah sebanyak 27 kali darajat bezanya. Solat jemaah di rumah berbeza dengan solat jemaah di masjid. Solat jemaah di masjid 27 kali darajat lebih afdal. Setiap langkah yang kita langkah untuk pergi masjid ditingkatkan satu darajat. Langkah berikutnya dihapuskan satu dosa. Kita banyak dosa. Perbanyakkan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekala tak dapat solat di masjid, setidak-tidaknya berjemaah di rumah. Berjemaah di rumah. Apabila kita berjemaah di rumah, kita mendapat ganjaran yang lebih. Solat berjemaah bersama keluarga, bersama suami, bersama isteri. Kadang-kadang isteri mengadu, para isteri mengadu. Ustaz, suami saya suka pergi masjid. Saya tak ada peluang pergi masjid atas sebab-sebab tertentu. Kena jaga rumah atau kena jaga anak atau kerana kena jaga cucu atau atas sebab-sebab tertentu. Rugi saya. Kenapa rugi? Pasal suami dapat 27 kali darajat. Aku terpaksa solat sendirian kat rumah. Rugi. Para isteri kalau sangka rugi demikian kerana dia tidak faham. Tak faham. Kenapa tak faham? Dia sangka rugi pasal suami dapat 27 kali darajat. Dia tak dapat. Bagi isteri mudah saja. Nak dapat 27 kali darajat. Nak dapat pahala sama dengan suami. Suami pergi, satu saja. Redha. Redhakan saja. Copy, paste. Pahala suami isteri dapat. Redha. Bahkan kalau bukan redha, bukan setakat redha, isteri yang ingatkan, bang, jangan lambat bang, pergi masjid. Isteri ingatkan, barang siapa menyuruh melakukan kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukan pahala itu. Tanpa mengurangi pahala orang yang lakukannya. Nak double, triple lagi. Suami nak pergi masjid, siapkan pakaian. Gosokkan bajunya, gosokkan baju kurungnya, kejubahnya. Bang, ni siapkan pakaian. Inilah pakaian yang isteri cuci, isteri basuh, isteri gosokkan, suami pakai. Pakaian tersebut untuk tunaikan solat. Apa suami lakukan? Isteri dapat pahala. Senang tak jadi? Senang. Tapi ingat, syaitan tak akan mudah. Syaitan tak akan redha. Syaitan tahu orang perempuan nak dapat pahala senang. Maka dia tak akan redha, dia akan ganggu. Macam mana ganggu? Orang perempuan ada satu senjata kuat.
Apa dia? Mulut. Pahala dah banyak. Terus syaitan pun geletik, mengomelkan mulutnya. Abang ni tak habis-habis. Habis, rosak. Abang, aku dah cuci pinggan mangkuk, aku dah gini, semua dia bangkit. Habis. Jangan bangkit. Apa yang kita buat pahala besar. Jangan bangkit para jemaah, para isteri. Jangan bangkit pakaian yang kita cuci, jangan bangkit apa yang kita dah buat di rumah. Pahala banyak. Syaitan akan cuba untuk rosakkan pahala kita dengan kita ongkit, dengan kita bangkit, dengan kita mengomel. Ini sia-sia. Redakan. Di zaman Nabi, para sahabat pergi berjuang. Fi sabilillah. Isteri, redakan. Bang, teruskan berjuang. Demi agama, teruskan. Isteri berdoa untuk suami. Jadilah isteri yang solehah. Dunia ini sementara. Jangan hanya lihat perkara-perkara duniawi. Sehingga kadang-kala suami nak pergi masjid pun, isteri ada yang mengomel. Abang pergi masjid, dia selalu, apa abang jumpa kat masjid tu? Jangan-jangan, ni jangan-jangan ni, setan dah masuk idea. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik para jemaah, solat berjemaah lebih baik daripada solat sendirian. Kadang-kala suami tak ada di rumah, suami bekerja, isteri redakan. Orang perempuan paling mudah masuk syurga. Banyak perkara redakan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, masuk syurga daripada mana kalian mahu. Dengan syarat mati suami redha. Suami redha. Sentiasa cari keredaan suami. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ibadah tu apa? Ibadah tu solat. Solat ibadah. Puasa ibadah. Bersedekah ibadah. Ya. Cari redha suami juga ibadah. Bahkan cari redha suami, pahalanya berlipat kali ganda. Wah, sedaplah orang lelaki dapat dengar cerita gini. Yelah, ini kuliah untuk orang perempuan kan. Kalau orang lelaki nanti kita cakap hal tanggungjawab lelaki juga. Tak perlu bimbang. Kena adil. Ya. Kena adil. Tetapi secara umum, wanita mudah masuk syurga. Tetapi juga mudah tercampak dalam neraka. Dan ramai ahli neraka terdiri daripada kaum wanita. Ramai, bukan semua. Bukan semua orang perempuan masuk neraka. Ramai orang perempuan masuk neraka. Jadilah yang sedikit yang Allah Ta'ala janjikan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Jadilah mereka masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Baik. Hadis berikutnya. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Bainal adhaini wal iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak menolak doa yang diungkapkan antara azan dan qamat. Bila azan? Masuk waktu zuhur, masuk waktu isyak, muadzin laungkan azan. Selepas laungkan azan, kita solat qabliyah. Lepas tu, nantikan muadzin laungkan qamat untuk dirikan solat. Qad qamati solat, qad qamati solat. Muadzin laungkan iqamah. Perbincangan kita adalah antara azan dan qamat itu, inilah waktu yang makbul doa. Para jemaah yang dirahmati Allah. Waktu yang makbul doa tu bila?
waktu yang makbul doa, kadang-kadang dia begini para jemaah. Kadang-kadang kita katakan, aku telah lakukan banyak doa. Tapi kadang-kadang doa yang kita ungkapkan belum terkabul. Kalau belum terkabul, cuba doa dengan cara lain. Antara lain, apa dia? Cuba cari waktu yang makbul. Doa pada waktu yang makbul. Apakah waktu yang makbul? Antara waktu yang makbul adalah 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir berarti sebelum masuk waktu subuh. Kau dapat bangun sebelum subuh pukul 5, solat 2 rakaat, doa. Itu waktu yang makbul. Kalaulah sebelum subuh agak sukar, antara waktu yang makbul adalah antara azan dan qamat. Dalam hadis ini disebutkan, Allah tidak menolak doa yang diungkapkan oleh seorang hamba tadi, yang dibaca, yang diungkapkan, yang didoakan antara azan dan qamat. Maka cuba para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi berarti kita berada di masjid. Dalam azan isyak dah. Alhamdulillah. Kita pun solat qabliyatan. Alhamdulillah. Selepas solat qabliyah, sementara tunggu muazzin qamat, buat apa? Banyakkan doa. Banyakkan doa. Kerana ini waktu yang makbul. Banyakkan doa. Sama ada kita dah banyakkan doa tadi selepas solat qabliyatan, atau memandangkan tengok selalu masanya agak panjang. Kita solat qabliyatan, kita doa ketika sujud. Ketika sujud tu, kita doa. Banyakkan doa. Antara waktu yang makbul adalah 1/3 malam terakhir. Antara waktu yang makbul, antara azan dan qamat. Antara waktu yang makbul, ketika orang berpuasa. Antara waktu yang makbul, ketika seseorang berbuka. Antara waktu yang makbul, ketika sedang sujud. Sedang sujud ketika solat fardu atau solat sunat. Panjangkan sujud. Zikir kepada Allah. Perbanyakkan doa. Doa dalam bahasa Arab, silakan. Tak mampu bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu, silakan. Perbanyakkan doa. Kita jadikan satu kebiasaan. Kita tunaikan solat, kita ketika sujud, perbanyakkan doa. Kalau kita perbanyakkan doa ketika sujud, selepas kita beri salam, kita tak baca doa lagi pun dah tak mengapa. Doa yang kita baca selepas salam, kita masukkan ketika sujud. Perkara ini pernah kita bincangkan. Contoh para jemaah. Alhamdulillah. Kadang-kala kita berdoa masih tak dikabulkan. Apakah antara cara untuk dapat doa kita terkabul? Ada orang sampai bernazar. Bernazar. Nazar tu macam mana? Bernazar, ya Allah, aku ingin sangat nak sesuatu ini. Contohlah, nak kerja ini ke, nak rumah ini ke, nak dapat anak lelaki ke, atau sebagainya. Dia bernazar. Kalaulah aku dapat anak lelaki, nescaya aku akan apa? Aku akan apa dia? Tak dengar. Nak, aku akan sembelih satu ekor lembu. Masya Allah. Nazar. Kalau aku dapat anak lelaki, aku nak puasa 3 hari berturut-turut. Kalau aku dapat anak lelaki, aku nak derma kat masjid. Itu nazar. Ada orang bernazar. Secara umum, nazar tak digalakkan. Tak digalakkan. Apa yang dia boleh buat? Nazar tu macam mana? Nazar tu adalah sesuatu yang ibadah yang kita hanya lakukan, kita kaitkan ibadah itu kita lakukan kalau kita dapat apa yang kita hajatkan. Kalau aku dapat ini, aku puasa.
Memandangkan tak dapat, sorry lah, tak puasa. Ya. Kalau aku dapat anak lelaki, aku sembelih 1 ekor lembu. Dapat anak perempuan lagi. Abang kata nak sembelih lembu, kan abang nazar lelaki sembelih lembu. Ini contoh. Itu kelakuan orang yang bernazar. Yang digalakkan, terbalikkan. Bukan kalau aku dapat anak lelaki, aku sembelih seekor lembu. Bukan kalau aku lulus, aku berpuasa 3 hari. Bukan kalau aku dapat begini, aku akan sedekah ke masjid. Tapi kita terbalikkan. Kita terus sedekah. Bismillah, ya Allah. Dengan kita sedekah, kita bertawassul dengan ibadah. Sunnah. Bertawassul dengan ibadah. Ya Allah, dengan aku sedekahkan ini, aku harapkan keredaanmu. Aku hanya harapkan daripadamu. Aku mohon ya Allah, engkau luluskan aku dalam peperiksaan. Kita sembelih 1 ekor lembu. Regardless dapat tak dapat, lakukan. Titiskan darah. Ya Allah, aku mohon engkau jadikanlah isteriku hamil. Dengan titisan air darah tadi. Kita puasa 3 hari. Lepas tu kita nazar yang terbalikkan. Jadi dia bertawassul dengan ibadah. Sahabat ada melakukan. Contoh. Sunnah, tawassul yang sunnahnya. Jadi ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Apa lagi antara perkara yang boleh kita dapat? Doa yang makbul. Nak doa makbul, kadang-kadang dia begini. Kita dengan kawan kita berniaga. Buka bisnes. Of course kita doa, ya Allah ya Tuhanku, jayakanlah bisnes aku. Nak doa kita ekstra makbul, jangan doa untuk kita. Doakan untuk orang lain. Dalam hadis ada disebutkan, barang siapa mendoakan untuk saudaranya, dalam keadaan saudaranya itu tak tahu dia doakan baginya, nescaya Allah akan mengutus malaikat. Malaikat akan datang lalu mengaminkan doa tersebut. Dan malaikat akan berkata, untuk kamu juga doa seperti itu. Jadi selama ni kita doa untuk diri kita, nak doa daripada malaikat. Malaikat doakan kita. Caranya bagaimana? Doakan untuk saudara kita. Malaikat akan datang, amin. Walaka mithlahu. Dan bagimu seperti mana yang kau doakan untuk saudaramu itu. Contoh. Maka perbanyakkan doa untuk saudara kita, kawan kita, kaum kerabat kita, family kita. Dalam keadaan mereka tak tahu. Ya Allah, engkau bahagiakanlah saudaraku ini. Ya Allah, saudaraku ini baru berumah tangga, berkahilah rumah tangganya. Ya Allah, saudaraku itu baru mula perniagaan. Jayakanlah perniagaannya. Biasakan doa untuk orang lain. Seringkali kita akan lokek. Kita nak, aku nak bahagia. Aku nak berjaya. Aku nak, aku. Terbalikkan. Doakan untuk orang. Malaikat akan datang doakan untuk kita. Contoh, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa ibu dan bapa. Doa ibu dan bapa makbul. Cari keredaan ibu dan ayah kita selagi mana mereka masih hidup. Baik, jadi kita dapat mengetahui antara waktu yang makbul doanya adalah antara azan dan qamat. Kita dah tahu dah. Kalau selama ni dah tahu, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tak tahu, next time. Next time. Apabila kita pergi masjid, dah laungkan azan, dah solat qabliyatan, sementara menantikan azan, sementara menantikan qamat, jangan setakat duduk. Jangan main handphone. Jangan termenung sahaja. Perbanyakkan doa. Ini perbezaan orang yang memahami dan orang yang kurang memahami.
Doa selepas azan. Baik. Apabila kita katakan doa, antara doa yang makbul adalah doa antara azan dan qamat, tetapi ada juga disunatkan doa selepas azan. Apakah doanya? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa membaca doa ini ketika mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Barang siapa yang membaca doa tersebut yang bermaksud, Ya Allah, Tuhan Tuhan sekalian alam, yang sempurna ini dan solat yang bakal didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan dan kelebihan yang tinggi, serta tempatkanlah baginda di tempat yang terpuji yang setelah engkau janjikan. Barang siapa doa sedemikian, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nescaya orang tersebut berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain membaca doa tersebut. Jadi doa itu doa yang masyhur. Ramai antara kita hafal doa ini melalui suatu masa dahulu televisyen ada channel 3. Tengah tengok cerita Melayu ke tengok, terus dengan ini masuklah waktu azan untuk Kuala Lumpur dan waktu-waktu mereka kawasan yang sewaktu dengannya. Lalu lalungkan azan, ada doanya. Di corong radio, alhamdulillah dapat kita dengar dan sangat beruntung. Sangat beruntung Ustaz Ahmad Dahri. Setiap kali dengar laungan azan akan dengar suara beliau yang masya-Allah tabarakallah. Dia pun baca doa yang kita sebutkan tadi. Baca bersama-sama. Pahala tak besar ke? Daripada orang tak dapat mengetahui, masya-Allah. Doa masuk dan keluar masjid. Jadi kita masih lagi bincangkan perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat, puasa, solat masjid dan sebagainya. An Abi Humaidin radhiyallahu anhu an Abi Usaidin radhiyallahu anhu. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid yang berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul, dan apabila dia keluar dari masjid, bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kelebihan daripadamu. Baik. Doa yang ringkas. Semua kita dah hafal doa ini. Setiap kali kita masuk masjid, kita baca doa apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kita ada baca tak? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Tadi ada baca tak? Tadi lupa Ustaz. Okey, baik. Pasal sibuk. Selalu kita tak terfikir nak baca. Tahu. Tapi kadang-kadang lupa. Mulai sekarang, nak masuk masjid, baca doa tersebut. Masuk masjid, tadi masuk masjid, kita sedar tak langkah kaki mana kita langkahkan ketika masuk masjid? Saya tahu Ustaz nak kena langkah kaki kanan. Tapi tadi,
Tadi tak perasan. Okay. Mulai sekarang, sebelum masuk masjid, stop kat depan pintu masjid. Bismillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Langkahkan dengan kaki kanan. Officially. Kau tak nanti, tak perasan. Lupa. Jadi, masuk masjid, langkah kaki kanan. Baca doa apa? Kita baca bersama. Apa doanya di situ? Penulis ada membawakan hadis tersebut. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma, maksudnya ya Allah. Allahumma ftahli, bukakanlah bagiku. Abwaba. Abwaba tu pintu-pintu. Rahmatik. Pintu-pintu rahmatmu. Abwab. Abwab tu pintu-pintu. Plural. Kalau singular, babun. Atau albab. Itu pintu. Albab. Albab tu apa? Pintu. Mana dengan albab? Ahmad albab. Jadi mereka-mereka dulu faham bahasa Arab. Bukan tak faham bahasa Arab. Masya Allah. Ahmad albab. Ahmad pintu. Albabu. Satu pintu. Al-abwabu. Banyak pintu. Jadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami, bagiku, pintu-pintu rahmatmu. Kita baca 3 kali bersama. Bismillah. Jadi apakah doa yang kita baca ketika nak masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ustaz buat aku macam aku bodoh sangat. Macam aku tak tahu. Yelah. Kita tahu. Tapi kadang lupa. Kita tahu. Tapi ada kawan kita satu yang tak tahu. Kita ramai-ramai baca, dia pun tak rasa malu. Betul tak? Untuk kita saya tahu banyak, ramai semua dah tahu. Tak apa. Baik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid. Ketika keluar masjid, sebelum kita keluar daripada kapet itu, stop. Kalau tak stop nanti khayal. Bismillah. Langkahkan kaki kiri. Keluar masjid dengan kaki kiri. Kemudian baca doa. Apa dia? Allahumma ftahli. Ataupun Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon daripadamu kelebihan. Fadlik. Fadlik itu kebaikan, kelebihan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada riwayat yang katakan Allahumma ftahli abwaba fadlika. Pun ada. Baik. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Demikian perkara-perkara yang dapat kita lihat. Hadis-hadis yang ringkas kita ambil. Hadis seterusnya, solat tahiyatul masjid. Kita dah masuk masjid dah, alhamdulillah. Wa an Abi Qatadah Sulami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Qatadah As-Sulami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyarqa raq'ataini qabla an yajlis." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid atau apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka dirikanlah solat 2 rakaat sebelum duduk. Barang siapa masuk ke dalam masjid, maka dirikanlah solat 2 rakaat sebelum duduk.
Dalam riwayat yang lain, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yarka'. Barang siapa masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia solat rak'atain. Atau kama qala Nabi SAW. Maka hadis ini menyuruh kita apabila masuk ke dalam masjid supaya solat 2 rakaat. Kalau dalam kitab-kitab fikih, kita katakan kita disunat menunaikan solat tahiyatul masjid. Untuk pengetahuan kita, sebenarnya Nabi tak ada ajar solat yang dikatakan usolli sunnatat tahiyatul masjid. Tak ada. Tak ada solat yang dikatakan solat tahiyatul masjid. Tak ada. Yang dituntut adalah barang siapa masuk ke dalam masjid, sebelum duduk, solat 2 rakaat. Solat apa? Solat apa saja sekalipun. Yang penting, sebelum duduk, solat 2 rakaat. Kalau masuk dah waktu duha, solat duha. Kalau masuk masjid, dah masuk waktu zuhur, dah dilakukan azan zuhur, masuk masjid, solat qabliyah zuhur. Kalau masuk masjid, kebetulan kita ada hajat lah. Maka solat 2 rakaat nak solat hajat. Silakan. Kalau kita nak solat istikharah, kebetulan. Aku nak solat istikharah, kebetulan masuk masjid, dah azan isyak. Kan nak kena solat tahiyatul masjid. Nabi tak suruh solat tahiyatul masjid. Nabi katakan, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka' atau hatta yusalli rak'atain, sehingga dia tunaikan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Apa sahaja solat. Tak ada solat tahiyatul masjid. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, tadi saya masuk masjid, terus dah solat isyak jemaah. Saya belum solat tahiyatul masjid. Lepas solat isyak nak solat tahiyatul masjid tak? Tak perlu. Awak masuk masjid, dah pun tunaikan solat fardu isyak, dah tertunai. Kita masuk masjid, kita dituntut tunaikan solat 2 rakaat minimum. Maka solatlah apa juga solat yang hendak kita solat. Kuliah kita bermula jam 9.30. Jam 9.30 dah masuk waktu duha. Masuk masjid solat duha. Sebaiknya, seringkali saya ingatkan, kita berwuduk dari rumah. Kita berwuduk dari rumah supaya kita dapat ganjaran dan fadilat. Barang siapa berwuduk dari rumah, pergi masjid, setiap langkah dia langkahi akan dapat 1 darajat. Ditingkatkan 1 darajat, dihapuskan 1 dosa. Berwuduk dari rumah. Masuk masjid, jangan duduk. Biasakan, jangan duduk. Jangan berbicara. Solat 2 rakaat dulu. Baru nak duduk, nak buat perkara-perkara lain diperbolehkan. Solat. Masjid datang dari perkataan sajadah. Sajadah berarti sujud. Masjidun, tempat sujud. Kita masuk masjid, sebelum buat apa juga perkara, tunaikan solat 2 rakaat. Apa juga solat. Kalau tak ada solat apa, semua aku dah buat, Ustaz. Dah buat begini, semua dah buat. Tak ada benda nak solat. Kalau kita solat sunat lah. Nabi suruh solat sunat. Solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat apa saja pun boleh. Ada sebagian orang tanya lagi, solat apa? Nak tahu specifically lah. Okey, baiklah. Solat sunat ini seperti mana mentaati perintah Nabi. Solat sunat. Solat 2 rakaat. Tapi nak niatkan apa? Jadi orang macam gini, niatlah solat sebagai menghormati tu masjid. Menghormati tu masjid, tahiyatul masjid. Itu sejarah datang nama perkataan tahiyatul masjid. Pasal adanya orang yang nak tanya demikian. Kalau tak perlu solat tahiyatul masjid. Solat apa saja sekalipun. Ada lagi bertanya, Ustaz, saya bertugas kat masjid. Saya bertugas tukang membersihkan masjid. Saya masuk, angkat kerusi, keluar kerusi. Angkat, masuk kerusi. Kalau setiap kali saya masuk, angkat kerusi, nak kena solat 2 rakaat, bila kerja nak habis? Saya kerja membersihkan masjid. Bagi golongan sedemikian, apa nak buat?
Masuk masjid kali pertama, solat 2 rakaat. Dah solat 2 rakaat, keluar masuk, dah tak perlu solat 2 rakaat lagi. Dah. Masuk pertama kali, solat 2 rakaat. Ustaz, saya dah masuk solat masjid tadi. Masuk masjid, saya dah solat 2 rakaat. Kemudian saya keluar, ambil barang kat kereta. Masuk lagi sekali. Jadi macam mana nak solat lagi ke tidak? Kalau nak solat silakan, tapi tak dituntut. Pasal awak dah masuk masjid, dah solat 2 rakaat, kadang-kadang keluar nak ambil barang atau sebagainya, maka memadai solat yang pertama tadi. Alhamdulillah. Sebenarnya tinggal lagi 3 saja hadis. Ingat nak ambil, tetapi memandangkan masa, kita henti di sini insyaAllah. Betul. Teman kita tanya, tak boleh duduk ke Ustaz? Mana tahu kan kita masuk masjid nak solat pakai stokin. Betul tak? Jadi dia begini. Paling afdal kau dapat pakai stokin dari rumah. Itu lebih afdal lah. Jadi kita tutup aurat sepanjang perjalanan. Terus masuk masjid, terus solat. Akan tetapi, kadang-kala, okeylah. Setiap orang ada masalah keperluan tertentu. Kadang-kala dia masuk masjid, kadang-kala Ustaz senanglah lelaki terus macam ini, orang perempuan kadang-kala berbeza. Okeylah. Jadi nak habis letak barang, kadang-kadang nak cari tempat sejadah, dia begini. Apabila kita masuk masjid, pertama sekali solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat berarti solat 2 rakaat dan lakukan apa juga keperluan untuk tunaikan solat tersebut dibolehkan. Kalau keperluan kita, katakan satu orang itu bertugas atas sebab-sebab tertentu tak dapat tutup aurat. Dia masuk masjid, dia nak kena pakai telekung. Nak pakai stokin. Dia terpaksa buat. Jadi dia tak solat dulu. Dia pakai cari stokin, cari telekung. Contoh. Maka itu semua dibolehkan kerana itu adalah urusan-urusan solat. Diperbolehkan. Yang tak diperbolehkan adalah masuk masjid, tak buat urusan solat, tak solat tetapi dia buat perkara yang lain. Dia buat, nak ajak berbincang ke, yo, mana kita cakap sesuatu. Yo. Ini yang kita tak nak. Jadi masjid masuk saja rumah Allah. Jauh sekali berbeza dan tidak sama Allah dan makhluknya. Akan tetapi contoh, kita masuk rumah orang, pertama sekali bertegurlah dengan tuan rumahnya. Ada kita masuk rumah orang terus masuk dapur dia, buat rumah sendiri. Kita ziarah rumah orang, Assalamualaikum, Tok Kiai, boleh saya tumpang toilet, boleh saya begini begitu. Ini tetapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Cuma, maka apabila kita masuk ke dalam masjid, pertama sekali sujud kepada Allah. Walau nak pergi kuliah, walau kuliah sedang berlalu, ada orang berkata, Ustaz, saya datang ni, kuliah dah start. Antara kuliah dengan solat sunat, mana lebih afdal? Kuliah tuntut ilmu hukumnya fardu ain. Solat sunat hukumnya sunat. Jadi ada ustaz kata, maka kalau kuliah dah bermula, maka tinggalkan solat sunat. Betul ke? Kita lihat hadis. Satu ketika Rasulullah SAW sedang berdiri khutbah Jumaat. Datang sahabat, masuk terus duduk. Ketika khutbah Nabi tanya, hal solat, adakah kamu telah solat? Dia kata belum. Kum farqa, bangun tunaikan solat. Sedang khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat lagi wajib untuk didengar. Nabi sedang berada di atas mimbar. Nabi tegur orang tersebut, bangun, kum farqa. Jadi itu menunjukkan walaupun sedang kuliah, syarahan atau sebagainya, masuk masjid, solat 2 rakaat. Kecuali tak ada tempat, kita datang terus kena duduk kat depan sana, aku solat 2 rakaat, aku orang perempuan, orang semua tengok, tengok. Jadi okeylah, ada sebahagian pendapat, ustaz-ustaz pernah beri pendapat, kita gantikan dengan zikrullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik atau sebagainya lah. Tetapi sebaiknya kau dapat mendirikan solat sunat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengenai wuduk. Ya. Soalan pertama, batalkah wuduk saya bersalaman dengan suami? Pertama. Soal kedua, batalkah wuduk saya bila anak menantu lelaki saya salam dengan saya? Baik. Batal tak wuduk kalau seorang anak menantu bersalaman dengannya? Jawapannya tak batal. Anak menantu tak batal. Macam mana kita nak tahu seorang tu boleh bersalaman ke tak boleh bersalaman? Ringkaskan cerita, orang ni kita boleh kategorikan orang yang mahram dan bukan mahram. Mahram ataupun orang ni kita kategorikan boleh tak kita bernikah dengannya? Ada sebagian orang kita boleh bernikah dengannya. Orang yang boleh kita nikahi tak boleh kita bersalaman. Ada orang, satu lagi kategori orang, kita tak boleh bernikah dengannya selama-lamanya. Forever. Orang yang tak boleh kita menikahi dengannya, kita boleh bersalaman. Ibu bapa kita tak boleh bernikah. Adik-beradik kita tak boleh bernikah. Mak mertua, anak menantu tak boleh bernikah selama-lamanya. Walau anak awak dah bercerai, ibu mertua tetap ibu mertua, tak boleh bernikah. Boleh bersalaman. Anak tiri selepas suami meniduri ibunya, boleh bersalaman. Tak boleh bernikah selama-lamanya. Ada sebagian golongan kita tak boleh nikah sekarang. Tapi mungkin esok lusa lain kali boleh kita bernikah. Contoh, kakak ipar, adik ipar. Ali bernikah dengan Fatimah. Adiknya Fatimah, adik perempuan Aisyah dengan Ali. Memandangkan Ali bernikah dengan Fatimah, mereka itu suami isteri. Aisyah adalah adik ipar kepada Ali. Buat masa ni memandangkan Ali memperisterikan Fatimah, Aisyah tak boleh nikah dengan Ali. Sementara. Tetapi katakan Fatimah meninggal dunia atau Fatimah diceraikan oleh Ali, Aisyah boleh nikah dengan Ali. Nescaya tak boleh itu sementara saja. Memandangkan sementara, tak boleh bersalaman. Orang yang boleh kita bersalaman adalah yang forever tak boleh bernikah. Ini contoh. Maka nescaya menantu boleh bersalaman dan tidak batal wuduk. Boleh bersalaman satu perkara, hukum tak batal wuduk perkara yang lain, bukan perkara yang sama. Boleh bersalaman, haram ke halal bersalaman? Mengenai batal atau tidak batal wuduk, ulama khilaf. Adakah batal wuduk menyentuh lelaki, menyentuh perempuan? Itu perkara yang dikhilafkan. Ada yang mengatakan sentuh bererti tersentuh, batal wuduk. Itu satu pendapat. Ada yang pendapat mengatakan aula mastumun nisa. Ayat aula mastumun nisa itu adalah ayat menyentuh, bukan sentuh kulit dengan kulit, tetapi bersentuh itu adalah bersatu. Maka apabila seorang itu bersatu dalam keadaan tak ada air, boleh bertayamum. Itu ayat tayamum. Maka memandangkan ada khilaf di situ, jadi ada pendapat katakan simply sentuh batal wuduk. Ada yang mengatakan kalau bernafsu maka batalah wuduk. Jadi ulama berbeza pendapat. Jumhur ulama dalam mentafsirkan ayat aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh wanita, jumhur ulama menafsirkan sentuh itu adalah sentuh bersatu, bukan sentuh kulit dengan kulit. Ibnu Abbas apabila ditanya, beliau pun mengatakan ayat itu sentuh bersatu, bukan kulit dengan kulit. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan sentuh ayat itu adalah sentuh bersatu, nescaya kalau seorang itu bersalaman suami isteri, berdasarkan kalau kita nak menafsirkan ayat itu adalah bersatu, maka tidak batal wuduk. Jadi masalah ini masalah khilaf. Ringkaskan cerita, ada yang mengatakan batal wuduk sentuh lelaki dan perempuan, tak kira siapa, selagi mana bukan mahram kita. Dan ada yang mengatakan tidak batal wuduk menyentuh lelaki dengan perempuan tanpa syahwat. Maka dengan demikian, kalau isteri menyentuh suami, suami menyentuh isteri, bersalaman selepas solat, bersalaman sebelum keluar rumah, maka tak ada masalah. Secara peribadi,
konteks kita di Singapura, saya lebih mirip kepada pendapat di mana suami bersalaman dan isteri tidak batal wuduk. Berdasarkan ayat itu bukanlah sentuh kulit dengan kulit, akan tetapi bersentuh di situ adalah bersatu. Dan apabila kita pergi umrah, kita juga menggunakan pendapat ini ketika kita sedang tawaf dan sebagainya. Kalau kita nak katakan batal wuduk, ramai di antara isteri nak keluar rumah pun dah tak salam suami. Lepas solat pun tak salam suami. Suami nak pergi kerja pun tak salam. Pasal semua kononnya nak jaga wuduk, akhirnya dah kurang hormat dan makin jauh perhubungan. Sedangkan ini masalah khilaf, alangkah baiknya kalau kita dapat berlapang dada. Wallahu alam bisawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.